Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ainura Syakiri binti Cik Azmi, bernombor matrik 17GK21F2018 dan ahli kumpulan saya akan membentangkan faktor masyarakat dan demografi. Maksud masyarakat. Masyarakat ialah sekelompok manusia yang berkaitan antara satu sama lain melalui hubungan yang berterusan atau sekelompok sosial yang besar yang berkongsi wilayah yang sama, tertakluk kepada pihak berkuasa dan budaya yang sama. Maksud demografi pula adalah kajian tentang ciri-ciri perkembangan penduduk dari segi saiz, kepadatan taburan, kelahiran dan kematian dalam tempoh waktu tertentu. Seterusnya, dari segi garis masa pembentukan masyarakat. Yang pertama, berlaku zaman pluraliti, iaitu berlaku pada abad 13 Masihi sehingga 15 Masihi, iaitu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka yang berlaku tanpa paksaan. Yang kedua, masyarakat pluralistik, iaitu berlaku pada 1511 Masihi sehingga 1957 Masihi, iaitu kedatangan penjajah Eropah dan Inggeris yang berlaku secara paksaan. Seterusnya, masyarakat Malaysia, iaitu yang berlaku kepada tahun kemerdekaan kita, iaitu pada 1957, iaitu kemerdekaan dan pluraliti baru. Seterusnya, dua konsep utama ciri-ciri masyarakat Asia Tenggara, iaitu pluraliti dan masyarakat pluralistik. Pluraliti iaitu kemajmukan ataupun kepelbagaian dan berasimilasi. Bukan itu sahaja, pelbagai bangsa di alam Melayu sebelum kedatangan kuasa-kuasa penjajah iaitu Eropah yang terbentuk melalui proses semula jadi tanpa sebarang rancangan pemaksaan dan sebaliknya. Seterusnya, masyarakat pluralistik iaitu terbentuk selepas zaman kedatangan penjajah, iaitu seperti bangsa China, India, Indonesia, kerana dasar penjajahan menyebabkan mereka gagal berasimilasi dengan penduduk alam sekitar dan sistem sosial politik dan agama yang wujud di Asia Tenggara. Mereka dibawa masuk kerana atas dasar ekonomi sahaja. Seterusnya, persamaan pluraliti dan masyarakat pluralistik, iaitu persamaan mereka adalah untuk mewujudkan masyarakat pelbagai bangsa seperti Melayu, Cina, India dan sebagainya. Perbandingan pluraliti dan masyarakat pluralistik, iaitu pluraliti melalui proses semula jadi tanpa paksaan dan secara sukarela untuk mencari kehidupan dan kekayaan ataupun ekonomi. Seterusnya, disertai oleh kaum keluarga, kemudian dapat menjamin ketenangan fikiran dan perasaan para pendatang. Masyarakat pluralistik pula berlaku secara paksaan dan perbezaan demi kepentingan ekonomi orang Eropah. Seterusnya, tidak disertai oleh kaum keluarga, tidak pernah melupakan negara asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izana binti Ismail akan membentangkan tajuk kesan pluraliti dan kesan masyarakat pluralistik. Tapi sebelum itu, saya akan menerangkan tentang maksud masyarakat dan maksud demografi. Maksud masyarakat dari segi definisi ialah kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara yang tertentu. Ciri-ciri masyarakat berikut ialah hidup berkelompok, berbudaya, mengalami perubahan, berinteraksi, mempunyai kepimpinan dan mempunyai aturan sosialnya. Contohnya, susun lapisnya, status, kelas dan kasta. Maksud demografi dari segi istilah yang berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, iaitu demos yang bermaksud rakyat dan penduduk, graphen bermaksud menggambar atau menulis. Demografi diartikan sebagai tulisan atau gambaran tentang penduduk. Ciri-cirinya ialah perkembangan penduduk dari segi saiz, kepadatan, taburan penduduk, kelahiran dan kematian. Seterusnya, kesan pluraliti. Yang pertama, mereka sanggup kahwin dengan penduduk tempatan. Yang kedua, mereka juga mengamalkan budaya seharian orang Melayu.
Yang ketiga, amalan dan adat resam pendatang diterima oleh penduduk tempatan. Yang terakhir sekali, mereka berjaya mewujudkan interaksi yang harmoni dengan penduduk, alam sekitar dan sistem. Kesan masyarakat pluralistik. Mereka mewujudkan masyarakat dengan sistem sendiri. Mereka juga hidup berasaingan dengan kelompok lain walaupun di tempat yang sama. Oleh kerana yang berikut, mereka gagal mengenali satu sama lain dan mereka gagal berasimilasi dengan penduduk, alam sekitar dan sistem. Itu saja dari saya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Natasha binti Akasa, bernombor metrik 17 DKA 21F2017. Hari ini saya ingin membentangkan tentang faktor masyarakat dan demografi mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban. Yang pertama adalah maksud masyarakat. Masyarakat bermaksud sekelompok manusia yang hidup dengan cara menghormati undang-undang dan adat istiadat yang ada pada setiap kaum. Seterusnya adalah maksud demografi. Demografi pula bermaksud kajian tentang ciri-ciri perkembangan penduduk dari segi saiz, kepadatan, taburan, kelahiran dan kematian dalam tempoh waktu tertentu. Seterusnya adalah cabaran yang dihadapi oleh masyarakat dalam pembinaan etika dan peradaban. Yang pertama adalah dari sudut ekonomi, mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat. Hal ini demikian kerana semakin bertambah jumlah penduduk, maka semakin bertambah juga peluang pekerjaan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyara kehidupan harian mereka sendiri. Misalnya, mereka memerlukan wang untuk membolehkan mereka membeli makanan ataupun membayar sewa rumah. Yang kedua ialah jurang antara kaya dan yang miskin semakin melebar. Hal ini dikatakan demikian kerana pada masa kini, yang kaya akan menjadi semakin kaya, manakala yang miskin pula akan menjadi semakin miskin. Kebanyakan mereka yang terdiri daripada golongan yang kaya ini akan mempunyai perniagaan ataupun syarikat sendiri. Mereka akan memberikan jawatan atau peluang pekerjaan tersebut kepada ahli keluarga mereka terlebih dahulu walaupun mereka tidak mempunyai pengalaman ataupun pengetahuan tentang pekerjaan. Namun begitu, bagi golongan miskin pula, walaupun mereka terdiri daripada golongan yang bijak pandai ataupun berpengalaman, mereka suka untuk mendapatkan sesuatu peluang pekerjaan. Justru itu, setiap syarikat hendaklah mengambil pekerja yang bagus dan berpengalaman dan bukanlah terdiri daripada kalangan ahli keluarga yang tidak tahu membuat apa-apa dan hanya memakan gaji buta sahaja. Seterusnya adalah cabaran dari sudut sosial, pelbagai isu jenayah dan jurbanah. Hal ini kerana terdapat isu seperti merosakkan harta benda awam seperti telefon awam dan taman permainan. Perkara ini sepatutnya tidak berlaku kerana harta benda awam merupakan harta yang dikongsi bersama dengan orang lain. Justru itu, orang ramai mestilah mempunyai sifat tanggungjawab dalam diri agar perkara seperti ini tidak berlaku lagi. Seterusnya adalah kurang penghayatan agama. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan dari mereka mempunyai masalah moral adalah disebabkan kurang didikan agama daripada ibu bapa mereka. Contohnya, sesetengah ibu bapa lebih meluangkan masa dengan kerja berbanding dengan anak mereka. Mereka tidak sempat untuk memberikan pendidikan sepatutnya kepada anak mereka. Hal ini mendorong kepada anak mereka mengikut perbuatan orang-orang yang di sekelilingnya. Dan yang terakhir adalah cabaran dari sudut globalisasi. Yang pertama adalah penyebaran budaya barat yang lebih meluas. Hal ini berlaku disebabkan kemajuan dunia tanpa sepadan, iaitu internet, yang membuatkan masyarakat dapat mengakses laman web dari serata dunia, membuatkan mereka dapat melihat budaya-budaya luar. Contohnya punk, black metal dan subbudaya seperti indie dan hipster. Yang kedua ialah meningkatkan gejala buli dalam ruang cyber yang terbuka. Hal ini terjadi disebabkan pengguna cyber yang tidak berpuas hati kepada seseorang di media sosial. Misalnya, apabila orang yang tidak disukainya menghantar gambar, dia akan menghina sama ada rupa paras ataupun tubuh badan sehingga menyebabkan orang tersebut hilang keyakinan diri. Di sini saya ada sertakan sumber rujukan yang saya gunakan untuk membuat tajuk ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Asya Al-Ufra Jalani ingin menyambung pembentangan rakan saya sebentar tadi.
sebelum pergi kepada isi saya ingin menerangkan secara ringkas tentang maksud masyarakat dan demografi. Maksud masyarakat ialah sekumpulan manusia yang tinggal bersama di suatu kawasan tertentu dengan aturan tertentu. Ciri-ciri mereka pula adalah berkelompok, berbudaya, mengalami perubahan berinteraksi, mempunyai kepimpinan dan mempunyai atur sosialnya. Contoh, susun lapis, status, kelas dan kasta. Demografi pula diambil dari dua perkataan yang berasal dari bahasa Yunani, iaitu demos yang bermaksud rakyat dan grafik yang membawa maksud menggambar atau menulis. Baiklah, isi terakhir yang merupakan isi yang bakal saya bentangkan ialah tahap hubungan etnik di Malaysia dan konsep. Baiklah, saya ingin mendefinisikan tentang tahap hubungan etnik di Malaysia dahulu. Etnik atau etnos yang diambil dari bahasa Greek merujuk kepada sekumpulan manusia atau bangsa. Ia merujuk kepada pengenalan diri seseorang yang mempunyai latar belakang keturunan nenek moyang yang sama. Mereka juga mempunyai keturunan dari segi sejarah, negara, asal, bahasa, tradisi, budaya, struktur dan sistem nilai. Mengikut Kamus Dewan Bahasa, etnik merupakan suatu kaum atau masyarakat majmuk dengan kelompok hidup yang berbeza tetapi di bawah kuasa sistem politik yang sama. Okey, baiklah. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang tahap-tahap hubungan etnik. Tahap-tahap hubungan etnik mempunyai 5 konsep, iaitu konsep segregasi, konsep akomodasi, konsep akulturasi, konsep asimilasi dan konsep amalgamasi. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang konsep segregasi. Konsep segregasi merupakan pemisah atau persaingan antara etnik dengan etnik yang lain. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa keadaan seperti tempat tinggal, sistem persekolahan ataupun disebabkan oleh pengangkutan awam. Contohnya seperti dasar apartheid yang berlaku di Afrika Selatan. Yang kedua adalah konsep akomodasi. Konsep akomodasi merujuk kepada etnik yang menyedari dan menghormati budaya etnik lain, namun mereka hanya tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. Yang ketiga adalah konsep akulturasi. Konsep akulturasi ini merupakan unsur budaya luar yang diterima dan diolah ke dalam budaya sendiri. Namun, konsep ini tidak merubah identiti asal penerima. Contohnya seperti memberi angpau sewaktu perayaan Aidilfitri, dari segi makanan dan hiburan. Yang keempat, konsep asimilasi. Konsep asimilasi ini merupakan proses pencaturan dan penyatuan bangsa ataupun etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan budaya dan identiti yang sama. Contohnya, Cina yang berada di Kelantan, Melayu yang berada di Thailand dan Babanyonya. Okey, baiklah. Konsep yang terakhir adalah konsep amalgamasi. Konsep amalgamasi ini merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis-jenis budaya dan ras yang baru. Contohnya perkahwinan campur antara etnik. Kesimpulan untuk pembentangan kami pada hari ini adalah, kesimpulannya, hubungan etnik merupakan perkara yang sangat penting bagi masyarakat Malaysia yang bersifat majmuk. Hubungan etnik ini kan melahirkan masyarakat yang harmoni, saling bekerjasama, bersefahaman dan sentiasa menghayati perjanjian sosial yang telah dipersetujui sejak awal kemerdekaan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.